Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们就要聆听并且思考神的话语。 Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon hikmat, pengertian dari Allah Roh Kudus. 在我们听到之前，让我们一起来请求圣灵带领。 Sehingga kita bukan saja dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, 因此呢，我们不但能理解神的话， tapi kita juga belajar menghidupi, menaatinya dalam kehidupan 并 kita 且 hari 我们也 lepas 能 hari. 够一起来学习遵行神的话。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di surga, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. 天父上帝，我们的心里准备好了来聆听你的话语。 Tetapi kami juga sadar Tuhan, 但是主，我们也觉悟到， bahwa dengan hikmat pengertian kami sendiri tidak mungkin kami bisa menyelami isi hati Tuhan. 我们靠我们自己的智慧，我们没办法来理解你的心。 Oleh karena itu pada saat ini kami datang memohon hikmat kekuatan dari Allah Roh Kudus, 所以此时此刻，我们来到面前，请求圣灵来帮助我们， supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama ini 好让我们所要思考的这一篇道， boleh kami pahami. 我们可以理解， Firman itu mengubahkan hidup kami 并且呢，神的话来改变我们的生命， dan kami belajar menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas 并 hari. 且呢，我们也可以把得到在我们的日常生活里面活出来。 Berkati kedua hamba-Mu Tuhan, supaya biarlah Engkau sendiri memakai keduanya menjadi saluran berkat bagi setiap 师 jemaat. 傅，你的两位仆人，好让你的两位仆人可以成为众弟兄姐妹们的祝福。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami 奉 berdoa. 靠我们主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. 我们此时此刻一起要来翻开一处的经文，在传道书第4章第9到12节。 Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 akan dibacakan saja di dalam bahasa Mandarin. 传道书第4章第9到12节，由我用中文来为弟兄姐妹们读。神的话这样子告诉我们：两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡，就都暖和；一人独睡，怎能暖和呢？有人共身孤身一人，若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。 Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Saudara. 我们读经到此为止。 Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Tom Hanks adalah salah satu aktor Hollywood yang cukup terkenal, Saudara. 弟兄姐妹们，这个人叫做汤姆·汉克斯，荷莱坞非常有名的这个明星。 Bapak Ibu Saudara, acting dari Tom Hanks ini seringkali menghantarkannya meraih berbagai penghargaan di dalam dunia perfilman. 那么他的表演呢，让他能够成为很有名的一个人。 Beberapa film yang dibintanginya selalu meledak di pasaran, 那么 Saudara. 他所演的这些影片呢，都是这个畅销的很好。 Saving Private Ryan atau Captain Phillips, Saudara, Nah, salah satu yang terkenal. 呀，比如说我们所非常了解的《抢救雷恩大兵》和这个《腓力船长》是非常有名的影片。 Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sekian film yang pernah dibintangi oleh Tom Hanks, 那汤姆·汉克他所演的这么多的影片当中， salah satu yang paling unik menurut saya adalah ketika dia memerankan tokoh Chuck Noland di dalam film Castaway. 对我来说最特别的其中一个影片呢，叫做《余生》，这个荒岛余生，他那个时候演成一个查克的这个人物。 Setelah dalam film ini Tom Hanks berperan sebagai seorang teknisi yang pekerjaannya adalah sering kali melakukan perjalanan ke seluruh dunia. 那么他是一个机器专家，他常常环绕世界。 Nah, saudara yang terkasih, suatu kali di dalam film ini diceritakan bagaimana dalam sebuah penerbangan Tom Hanks mengalami satu kecelakaan, pesawat yang ditumpanginya jatuh di Samudra Pasifik. 那么有一次呢，在一个行程当中，他的这个飞机失事落在这个南太平洋的海里面。 Setelah terapung-apung semalamannya, akhirnya Nolan berhasil terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. 那么一整个晚上，他在海上飘来飘去，到最后呢，飘到一个荒岛里面。Berhari-hari
minggu-minggu bahkan berbulan-bulan dia menunggu, tetapi tidak ada orang yang datang menolongnya. 他等了很多天、很多个星期，也很多个月，他在那边等人来帮助他，而没有人来救他。 Bahkan saudara, dalam film itu diceritakan bagaimana keluarganya mengira Nolan sudah meninggal. 甚至呢，他的家属都觉得查克已经过世了， Tapi ternyata tidak, saudara. 可是呢，原来还没有。 Dia bisa bertahan di pulau itu walaupun sendirian. 他可以在这个荒岛当中生存，独 Kok 自生 bisa 存。 ya dia bisa bertahan 4 tahun, diceritakan dia ada di pulau itu 在这个影片 sendirian. 呢，告诉我们他在这个荒岛生存了4年，他怎么能做到这件事情呢？ Bagaimana dia bisa bertahan seorang diri di pulau itu, saudara? 那他怎能在这个荒岛独自生存呢？ Apa rahasianya? 到底有什么秘密吗？ Nah, saudara-saudara, salah satu yang menjadi rahasia Nolan bisa bertahan di pulau itu seorang diri. 那么查克能够在这个荒岛独自一人生存的秘诀就是， Rahasianya bagaimana dia mengusir rasa sepinya 就是他消除他的寂寞感。 adalah dengan membuat orang-orangan dari bola voli, saudara. 他从这个排球制造这个模拟人， Saudara, orang-orangan inilah yang kemudian menjadi teman ngobrol dari Nolan, 那么 saudara. 这个模拟人呢，到最后就成为他对话的伙伴。 Dia menjadi teman curhatnya di tengah-tengah kesendirian dan kesepian yang Nolan rasakan 在 di 他孤 tempat 单和 itu. 孤独的这个当中呢，这个排球这个模拟人就是他对话的这个伙伴。 Selebihnya film ini menceritakan bagaimana pergumulan Nolan yang membuat sebuah rakit untuk bisa membawanya kembali ke 那么之 rumahnya. 后，这个影片就告诉我们，查克他制作了一个简单的船，让他可以回到他的家。 Nah, saudara, kenapa Nolan membuat sebuah orang-orangan dari sebuah bola voli, saudara? 为什么查克把一个人的一张脸画在这个排球上面呢？ Saudara, ternyata kisah ini mau menunjukkan satu realitas kehidupan di dalam kehidupan setiap kita, saudara. 原来呢，这件事实告诉我们生活当中很重要的一个真理。 Satu realitas, satu kenyataan bahwa ternyata kehadiran orang lain di dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang sangat penting. 意思就是说，别人在我们周边的这个生存是一个很重要的因素。 Kita nggak pernah bisa hidup sendiri. 我们从来没办法独自一人生存。 Sebagai makhluk sosial kita terkoneksi, kita butuh berelasi dengan orang 我 lain. 们是一个社会人物，我们需要跟别人有一个交流。 Dan hal itulah yang coba digambarkan di dalam film ini, 那 saudara. 么这个就是这个影片所描述的故事， Di tengah-tengah pulau yang terpencil dan tidak ada orang sama sekali. 在一个荒岛当中， Tokoh Chuck Nolan ini kemudian berusaha membuat seseorang untuk bisa berelasi dengannya. 查克他想办法制作出来一个模拟人，让他可以在那边有一个关系， Seseorang yang bisa diajak berkomunikasi. 他能够跟这个人来沟通， Seseorang yang bisa diajak berbagi 他能 beban. 够跟这个人来分享他的重担。 Nah, saudara yang terkasih, hidup yang terkoneksi dengan orang lain, hidup yang berelasi dengan orang lain Bisa- dalam sebuah komunitas, 弟兄姐妹们，如果我们在一个团体能够跟别人建立关系的话， jelas menjadi sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap kita manusia. 这个是我们人生存最基本的一个需要。 Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk yang berelasi, makhluk sosial. 因为 saudara. 呢，上帝创造我们成为一个有社交的这个人。 Bahkan hal ini sudah ditegaskan Allah ketika Allah mau menciptakan manusia. 当上帝创造人的时候，他也已经强调了这件事情。 Allah berkata, berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. 他说人独自一人是不好的。 Nah, saudara yang terkasih, sekalipun fakta-faktanya seperti itu, 虽然我们看到这些现实， sekalipun kita terlahir sebagai makhluk sosial, 虽 saudara, 然呢我们生出来是一个社交的人， tapi faktanya ada saja orang-orang yang merasa tidak perlu berelasi dengan orang 但是 lain. 呢，事实上我们看到有一些人，他们生存在这个世界上，觉得自己不需要别人， Tidak perlu terkoneksi, tidak perlu membangun kebersamaan dengan orang lain. 不需要跟别人建立一个关系，建立一个沟通。 Itulah sebabnya, saudara, kita sering mendengar ada istilah ansos, asos atau antisosial, saudara. 所以呢，弟兄姐妹们，我们常常看到有一些人呢，他们是一个反社交的人。 Bahkan, saudara, belakangan banyak orang yang mulai terpengaruh filosofi humanis modern yang berkata, kita pasti bisa. 甚至呢，有一些人他们开始受到现代这个人文主义的哲学思想，说我们自己一定是可以的。 Oh, saudara, slogan-slogan kamu pasti bisa atau kita pasti bisa ini seakan-akan menjadi satu pembenaran 我一定可以做到，这样子的一个口号呢，是一个理由。
bahwa manusia bisa hidup tanpa bergantung kepada orang 是 lain. 一个理论，强调说人不需要其他人可以生存。 Itulah sebabnya saudara, hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang di luar sana yang hidup secara individualistik. 所以弟兄姐妹，我们看到有很多人，其实他们过一个非常自我、自私的一个生活。 Nah, saudara yang terkasih, beberapa orang mungkin berpikir, saya kan nggak butuh orang lain. 弟兄姐妹们，有一些人可能想说，我不需要别人， Saya punya banyak uang, saya punya banyak harta, jadi nggak butuh orang lain. 我有很多的钱，我有很多的这个财产，我不需要别人。 Mungkin sebagian lagi berkata, 可能有一些人说， saya nggak butuh amat orang lain. 我也不是很需要别人， Saya punya kedudukan, saya punya jabatan yang tinggi. 我有很高的地位， Jadi bukan saya yang butuh orang lain, tetapi orang lain yang butuh 所以 saya. 不是我需要别人，乃是别人需要我。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betulkah demikian? 弟兄姐妹们，是真的这样吗？ Betulkah harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi membuat manusia tidak lagi membutuhkan manusia yang lain? 那么，当我们有很多的钱财，我们有很高的地位，那就表明说我们不再需要别人吗？ Benarkah kekayaan materi atau kedudukan sosial yang begitu tinggi membuat seseorang merasa tidak perlu lagi berelasi dengan orang lain? 丰富的财产和高级的地位会让一个人不再需要别人吗？ Dan kata lain, saudara, 换句话来说， benarkah kebersamaan dengan orang lain dapat digantikan dengan harta atau jabatan yang tinggi? 钱财和高级的地位能够替代我们与别人的这个交流关系吗？ Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan pengkhotbah di dalam bagian 弟 yang 兄姐妹，我 tadi 们 kita 就要 baca. 来看传道书告诉我们的一个真理。 Saudara-saudara yang terkasih, 弟兄姐妹们， sebelum pengkhotbah di dalam bagian ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah relasi, sebuah kebersamaan dengan orang lain. 传道书在这里告诉我们，与别人建立关系是何等的重要。当他讲到这件事情之 Dari konteks dekatnya, saudara, artinya ayat-ayat yang ada sebelum dan sesudah dari perikop yang tadi kita baca. 那么从他的这个上下文，意思就是说，在我们所读的经文的这个上面， Kita melihat bagaimana pengkhotbah atau penulis kitab pengkhotbah ini mengkontraskan kebersamaan di dalam perikop ini dengan sebuah kesendirian walaupun punya banyak harta di ayat 7 dan 8, dan juga dengan jabatan tinggi yang dicatat di ayat 13 sampai ayat 16. 我们看到其中的传道书，他在这一段经文所讲的在一起或者共同性的这个生活，他以前段和后段的这个经文来比较，他就是以很多的钱财和高级的地位来比较这件事情。 So, pengkhotbah di ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa walaupun seseorang itu memiliki harta benda yang melimpah, 那么在第7节、第8节，传道者告诉我们，虽然一个人拥有丰富的财产、钱财， namun semua itu menjadi tidak ada artinya apa-apa apabila dia tidak memiliki apa-apa, memiliki siapa-siapa di dalam 可 dirinya. 是呢，这一切都变得没有意义。如果他在他的这个生活当中是独自一人的， Sekalipun dia memiliki apa-apa di dalam hidupnya, tapi kalau dia tidak memiliki siapa di dalam hidupnya, itu menjadi sesuatu yang 那 sia-sia. 么虽然他在他的生活当中拥有许多的这个钱财，但是如果他没有任何一个人在他身边，这是虚空。 So, dengan kata lain, pengkhotbah di dalam bagian ini mau mengatakan bahwa harta yang melimpah tanpa sebuah relasi kebersamaan dengan orang lain, sejatinya itu adalah sebuah kesia-siaan. 传道者要告诉我们，如果一个人拥有许多的这个钱财，但是他没有跟别人的这样子的一个关系，这个是一个虚空的事情。 So, selanjutnya kita melihat di ayat atau bagian selanjutnya di ayat 13 dan 16. 那么下一段经文就是13到16节， Di situ kita melihat bahwa ternyata kebersamaan yang dicatat di dalam ayat 9 dan 12 dikontraskan dengan kebodohan seorang raja. 那么在这里呢，他以在一起或者共同的这个生活，跟这个愚昧的王的生活拿来对比。 Seorang raja yang usianya sudah tua dan punya jabatan yang begitu tinggi, ini bukan jaminan bagi dia untuk bisa hidup bijaksana, saudara. 一个年老的王，他有这么高的地位，这也不保证他是一个有智慧的人。 Jika raja tua itu tidak memiliki seorang yang memberikan dia masukan, memberikan dia peringatan, saudara, 如果这个王身边他没有一个人可以劝勉他， atau dia sendiri tidak peduli dengan masukan atau peringatan dari orang lain, 或者 saudara, 他自己是一个不理睬他周边人所给他的这个劝勉或者警告， maka jabatannya yang tinggi itu tidak akan bertahan lama. 那么他这么高的地位就不会永久。
Jadi jabatan tanpa sebuah relasi dengan orang lain, 所以地位如果没有这个关系， itu juga adalah sebuah 那 kesia-siaan. 么这个本身也是一个虚空的事。 Jadi saudara, bagi pengkhotbah yang lebih penting daripada kekayaan, yang lebih penting dari sebuah jabatan adalah sebuah relasi kebersamaan. 对传道者来说，比丰富的钱财和高级的地位更重要的一件事情，就是一个关系，或者我们能够在一起。 Relasi seperti ini tidak bisa digantikan dengan harta melimpah atau jabatan yang 那么 tinggi. 这样子的一个这个关系呢，是不能用钱财和地位所替代的。 Dan hal ini digambarkan oleh pengkhotbah di dalam bagian ini dengan sebuah kalimat, berdua lebih baik daripada seorang diri. 那么这件事呢，传道者就在第9节强调说，二人比一人更好。 Saudara, ada 3 hal, 3 alasan yang disampaikan oleh pengkhotbah di dalam bagian ini untuk menunjukkan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. 那么传道者就在这一段经文来证明、来强调两个人比一个人更好的这个原因。 Pertama saudara, karena di dalam kebersamaan itu tersedia upah yang baik. 第一，就是因为当二人在一起的时候，有美好的果效。 Nah, saudara yang terkasih, di ayat 9 dikatakan di situ saudara, 在第9节这边告诉我们， berdua lebih baik daripada seorang diri 两个人总比一个人好， karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. 因为二人劳碌同得美好的果效。 Saudara perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, upah yang baik. 那么我们要注意好这边美好的果效这句话。 Saudara, di sini pengkhotbah berkata upah yang baik, bukan upah yang banyak. 那么这边传道者告诉我们，美好的果效不是甚多或者丰富的果效。 Artinya ini bukan masalah jumlah harta yang banyak yang akan didapat kalau 2 orang itu berjalan atau berelasi bersama-sama. 意思就是说，当两个人在一起呢，这不表示说他们就会得到更多的果效。 Bukan berarti orang yang bersama-sama membangun sebuah usaha atau sebuah bisnis pasti akan menerima untung atau cuan yang lebih besar daripada dia bekerja sendiri. 这不表示说，如果两个人一起做生意，他们就会得到更多的这个利益。不总是如此。 Bukan itu yang dimaksudkan oleh pengkhotbah di dalam bagian ini, 这个 saudara. 不是传道者在这一节经文所讲的话。 Karena faktanya saudara, tidak semua orang yang melakukan bisnis secara bersama-sama dengan orang lain pasti selalu lebih menguntungkan dibanding kalau dia bekerja sendiri. 因为 Belum 事实 tentu, 告诉 saudara. 我们，两个人一起做生意不一定比一个人自己做生意赚的钱还要多。 Karena saudara, kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang bekerja berdua, justru biasanya juga ada yang mengalami kerugian atau 因 kebangkrutan. 为 bukan? 我们看到有的时候两个人一起共同做一个生意，他们也这个亏本或者破产。 Jadi sebenarnya apa yang dimaksud pengkhotbah dengan istilah upah yang baik di bagian ini, 所 saudara? 以呢，在这里传道者所说的美好的果效这件事是什么意思呢？ Saudara, kalau kita lihat kontrasnya dengan ayat 7 dan ayat 8 serta contoh-contoh yang dikatakan di ayat 10 sampai ayat yang ke-12, 如 saudara. 果我们跟第7节、第8节来比较，还有我们跟第10、11节来对照的话， Maka istilah upah yang baik yang akan diterima ketika 2 orang berjalan bersama atau berelasi dalam sebuah kebersamaan, saudara, 那么当这边说到二人劳碌同得美好的果效的时候， itu bukan merujuk kepada harta atau untung yang secara materi, 这 saudara. 个不是告诉我们，不是指着一个钱财上或者物质上的这个果效。 Upah yang baik di sini lebih merujuk kepada sebuah kontribusi, sebuah sumbangsi yang diberikan bagi orang lain. 这边美好的果效意思就是说，我们能够给出一个对别人一个很好的贡献。 Jadi ini tentang bagaimana kita membagi hidup kita dengan orang 所以 lain. 这边所讲的意思就是说，我们跟别人分享我们的生命。 Dan kata lain, saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana hidup kita itu bisa berarti bagi kehidupan orang lain. 那么意思就是说，我们的生命能够成为别人的祝福，对别人有意义。 Tidak seperti orang kaya yang dicatat di ayat 7 dan 8 yang walaupun dia kaya tapi dia merasakan kesepian yang luar 就 biasa. 像第7节、第8节所讲的这个财主，虽然他钱财非常的丰富，但是他是非常的孤单。 Sebaliknya orang-orang yang dicatat di ayat 9 dan sampai 12 ini adalah orang-orang yang siap berbagi hidup suka dan duka bersama dengan orang lain. 那第9节所告诉我们的这个人呢，这种人他是跟别人一起分享他的苦与乐。
Saudara, itulah yang dimaksud pengkhotbah dengan upah yang baik yang akan diterima di dalam sebuah kebersamaan. 弟兄姐妹们，这个就是传道者所告诉我们的这个美好的果效， Yaitu hidup yang berarti, bermanfaat bagi orang lain. 就是对别人有意义，对别人有贡献。 Saudara, konsep ini jelas sangat berbeda dengan konsep sebagian besar orang yang menganggap upah yang baik itu selalu identik dengan uang atau upah yang banyak. 弟兄姐妹们，大部分人觉得美好的果效，意思就是说利益赚得更多、更大，那这个概念是完全不一样的。 Itulah sebabnya saudara, tidak heran mengapa banyak orang tua hari ini memaksa anak mereka untuk kuliah di dalam satu jurusan yang dianggap bisa menghasilkan uang yang banyak. 那为这个缘故呢，经常我们看到有许多的家长，他们强迫他们的孩子去某一个大学念某一个科系，让他们可以之后赚到更多、更大的钱。 Padahal mungkin belum tentu Tuhan memanggil anak itu untuk bekerja atau untuk memilih jurusan yang sesuai dengan apa yang orang tuanya 那么事实 inginkan. 上，我们看到其实上帝不一定呼召他、带领他往那个方向走。 Seharusnya orang-orang tua Kristen mengarahkan anak mereka untuk memilih jurusan di mana mereka bisa punya hidup yang berarti, bermanfaat 那么 bagi 基督 orang 徒 lain. 家长他们应该来劝他们的孩子念某一个科，让他们之后可以成为别人的祝福，可以带给别人更大的贡献。 Saudara, tujuan hidup kita bukan semata-mata mengumpulkan harta di dunia ini saja, 弟 bukan? 兄姐妹们，我们生活的目的不单是为了在这个世界上积存财宝。 Dalam konteks kebersamaan dengan orang lain, kita dipanggil, saudara, untuk menginspirasi orang lain. 那么，当我们与别人在一起的时候，上帝要我们影响他们， Untuk membagikan hidup kita kepada mereka. 分享我们的生命， Bahkan untuk menolong mereka untuk menemukan jalan hidup mereka 甚 di 至 dalam Tuhan. 帮助他们可以跪向上帝。 So itu berarti ketika kita hidup di dalam sebuah kebersamaan dengan orang lain. 那么，意思就是说，当我们与别人在一起的时候， Atau kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan bergereja, 那 saudara. 么或者当我们谈到在教会的生活里面， Ketika kita berada dalam sebuah komunitas yang sehat, komunitas yang bertumbuh, saudara. 那么我们是处在一个很健康、成长的一个团体里面。 Maka masing-masing kita berpeluang untuk memberikan pengaruh yang baik 那 bagi 么 orang 我们 lain. 每一个人有一个机会，就是给别人一个正面的贡献。 Saudara yang terkasih, di dalam pelayanan yang saya jalani sekitar 8 tahun ini, 那么 saudara. 在我这8年的生活道路，这个侍奉道路里面， Tidak jarang saya menemukan orang-orang yang ketika mereka bergabung, bertumbuh di dalam sebuah komunitas yang sehat, 那么不少时候呢，我看到当一个人加入一个很健康、很成长的一个团体， berada di dalam satu komunitas di mana orang-orangnya juga sama-sama cinta dan mengasihi Tuhan. 那么当他里面这个团体的人里面是一个爱神的人， Saudara, dalam pengamatan saya melihat bagaimana perlahan-lahan hidup mereka pun semakin diubahkan. 那么我看到他们的生活是慢慢渐渐改变的。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena di dalam komunitas seperti itu mereka bisa saling menasihati. 因为在这样子的一个团体里面，他们可以彼此劝勉， Mereka bisa saling memperingati, 那么 saudara. 他们可以彼此劝 Saling 告， menguatkan, saling menajamkan untuk sama-sama semakin serupa 他们 dengan 彼此 Kristus. 鼓励，让彼此大家都可以更像基督。 Saudara, inilah upah yang baik yang akan kita terima ketika kita berada dalam satu kebersamaan yang sehat dengan orang 弟兄 lain. 姐妹们，当我们与别人建造一个健康的团体的时候，这个就是我们将要领受的祝福。 Saudara, yang kedua, 第二点， berdua lebih baik daripada seorang diri karena di dalam kebersamaan itu tersedia pertolongan pada waktunya. 两个人比一个人好呢，因为二人在一起必有按时的帮助。 Saudara, di dalam konteks perjalanan pada waktu itu yang melatar belakangi pengkhotbah menulis bagian ini, 那 saudara. 么传道者写这一封书，写这一本书的这个背景， Segala sesuatu yang buruk atau tidak terduga bisa saja terjadi di dalam sebuah perjalanan. 那么就是因为在一个行程里面，我们很多时候面对我们这个出乎意料的事情。 Hal ini dikarenakan jalanan dahulu tidak sebaik jalanan hari ini, saudara. 这就是因为当时的路没有比现在好。 Beberapa rute yang baik yang biasanya dilewati oleh para orang-orang pada waktu itu, saudara. 他们那个时候当时人所经过的那一条路线， Banyak rute yang tidak aman, saudara. 很多路线是非常不安全的。
Ada banyak penyamun ataupun bencana alam yang bisa menghadang mereka di 那 tengah 么有 jalan. 许多的盗贼，有许多的这个灾难会临时发生。 Nah saudara, selain itu sistem pemberian bantuan pun sangat terbatas pada waktu itu. 那个时候救难、这个救济的这个帮助的整个系统也非常的有限。 Itulah sebabnya saudara, pada saat itu melakukan sebuah perjalanan jauh adalah sesuatu yang sangat menantang sekaligus menakutkan. 所以这个缘故呢，如果我们在当时我们要走远路，这个是一个非常风险、非常冒险、危险的一件事情。 Itulah sebabnya saudara, orang-orang pada waktu itu seringkali bepergian di dalam sebuah kelompok atau sebuah rombongan, saudara. 所以那个时候，如果一个人要出门，他们就会在一起。 Saudara, mengapa demikian? 为什么这样呢？ Saudara, ayat 10 memberi jawabannya, 那 saudara. 么第10节告诉我们， Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. 第10节告诉我们，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。 Saudara, ayat 10 ini mau menyinggung tentang sebuah kondisi keadaan yang bisa saja menimpa seseorang ketika dia melakukan sebuah perjalanan. 弟兄姐妹们，第10节呢，就形容一个人在道路中所将会经历到的事情。 Terperosok ke dalam sebuah lubang misalnya, saudara. 比如说，他落在一个坑里面， Lubang itu kemungkinan bisa merupakan sebuah lubang jebakan untuk menangkap binatang 那个 tertentu. 坑呢，可能是一个人故意制作出来的，来这个抓一些的这个野兽。 Dan namanya jebakan, saudara, orang yang tidak tahu bisa saja terperosok ke dalam lubang 因为 tersebut. 那个是一个陷阱，所以可能有一些人不知道，也会有可能落在那个地方。 Atau mungkin karena kondisi jalan yang rawan sehingga jalanan yang sulit itu bisa saja membuat orang yang berjalan di situ tergelincir jatuh ke dalam sebuah jurang atau sebuah lubang, saudara. 也许那条路是一个很风险、很危险的一个地方，所以人经过那边的时候不小心滑倒，他就落在一个坑里面。 Nah, saudara bayangkan jikalau perjalanan itu dilakukan seorang diri. 那么你们可以想象，如果一个人行走的话， Apa yang terjadi kalau orang itu ternyata jatuh ke dalam lubang itu? 那么如果有一个人落在那个坑里面，怎么办呢？ Tentu tidak ada orang yang bisa menolongnya. 当然就不会有任何一个人来帮助他，不是吗？ Saudara, jangan bayangkan jalan pada waktu itu seramai jalan di depan gereja kita 千万 hari 不要 ini. 想 saudara. 说那个时候的那条路呢，道路呢，像今天我们教会门前的这一条街这么 Ada 热闹。 rute-rute tertentu, saudara, yang sehari pun belum tentu ada orang yang lewat di situ. 那么有一些道街呢，有一些路线可能连一天一个人都不一定经过那个地方。 Lalu sebabnya ketika orang melakukan perjalanan pada waktu itu seorang diri dan jatuh ke dalam lubang, itu adalah sesuatu situasi yang sangat menakutkan. 所以，如果在那个时候我们独自一人行走，然后落在一个坑里面，这个是一个非常危险的事情， Gak ada orang yang bisa menolongnya. 不会有人帮助他。 Dan orang yang terjatuh ke dalam lubang sedang berada di dalam ancaman bahaya binatang buas. 那么落在坑里面的人呢，他就处在一个非常危险的一个情况之下， Atau juga para penyamun. 因为他会随时被野兽或者坏人攻击。 Tapi berbeda, saudara, ketika perjalanan itu dilakukan bersama dengan orang lain. 但是如果他有伙伴跟他一起行走，这就不一样了。 Maka bukan saja mereka akan saling mengingatkan supaya berhati-hati di dalam perjalanan itu, 他们会 saudara. 彼此提醒， Tetapi juga ketika ada yang jatuh ke dalam sebuah lubang, maka ada orang lain di dalam kelompok itu yang akan segera mengangkat, menarik dia keluar. 甚至 saudara. 呢，如果有其中一个人落在一个坑里面，那么他的伙伴就会即刻救他出来。 Saudara yang terkasih, selain bahaya jatuh ke dalam sebuah lubang, saudara, 弟兄姐妹们，除了落在一个坑的危险之外， ada hal lain yang juga dicatat oleh pengkhotbah di dalam bagian ini, 那 saudara. 么传道者他在这边也记载了另外一件事情。 Tantangan apa, saudara? 那么怎么样的一个挑战呢？ Tantangan terpaan dari hawa dingin di malam hari, 那 saudara. 么就是晚上的这个冷的这个气候。 Maksudnya begini, saudara. 那么意思是这个， Perjalanan yang biasa dilakukan orang-orang pada waktu itu biasanya adalah satu perjalanan yang memakan waktu berhari-hari. 那么通常呢，他们的这个行程需要很多天。 Dan tidak jarang, saudara, di dalam perjalanan yang berhari-hari itu mereka harus terpaksa menginap di pinggir jalan atau di hutan, saudara. 那么在这么多天的行程当中，很多时候呢，他们必须停在半路上，他们必须过夜。 Tidak ada rest area atau tempat penginapan di sana, 那 saudara. 个时候呢，没有休息场，也没有所谓的饭店。
Nah, saudara, jika itu terjadi, artinya ketika mereka terpaksa harus menginap di pinggir jalan, 如果 saudara, 他们逼不得已在半路上，他们必须停下来过夜的时候， maka mereka harus bersiap berhadapan dengan hawa dingin di padang gurun yang begitu menyiksa 那么 mereka, 他们就 saudara. 必须准备好自己来面对旷野所引起的这个寒冷、极端的寒冷气候。 Saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hawa atau udara di padang gurun itu udaranya ekstrim, 我们知道，在旷野的这个气候是非常的极端， siang hari bisa begitu panas sekali, 中午 saudara, 非常的热， tapi di malam hari begitu dingin 但是 sekali. 晚上非常的冷。 Nah, saudara lihat, kalau kita seringkali melihat ada rumah-rumah orang-orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu yang ada musim dingin, saudara. 我们看到有一些人，他们住在寒冷的地带里当中呢，他们就会制造一些特别的房子。 Biasanya rumah-rumah tersebut ada dilengkapi dengan sebuah cerobong asap, bukan? 那么这个特别的房子，它有一个排气道， Saudara, cerobong itu Payen berfungsi untuk menghangatkan mereka, karena pada waktu musim dingin mereka akan membuat perapian dan supaya mereka bisa merasa hangat di tengah-tengah udara yang dingin 那 itu, 这个 saudara. 排烟道的这个功能呢，就是让他们在他们的家里面，他们起火的时候，烟就可以从这个排烟道排出去。 Nah, saudara, bayangkan orang yang tinggal di dalam rumah yang baik saja masih perlu untuk menghangatkan tubuh mereka ketika cuaca dingin, saudara. 我们可以想象，连一个人住在这么先进的房子里面，他们都还需要特别的去制作防冷的这个设备来暖他们的这个身体。 Apalagi orang-orang yang dalam perjalanan pada waktu itu, saudara bayangkan, 更何况那个时候在半路上的人， yang di dalam kondisi atau peralatan yang ala kadarnya, 他 saudara. 们处在一个非常有限的这个设备当 Mereka 中， harus menginap di pinggir jalan atau mungkin di dalam sebuah gua, saudara, di Aman. di malam yang begitu dingin 他们 itu, 要停 saudara. 在半路上，在半路上过夜，或者在一个山洞里面过夜。 Tentu hawa dingin itu menjadi sesuatu yang sangat menyiksa mereka, 那 bukan? 么寒冷的气候是一个让他们非常痛苦的一件事情。 Saudara, itulah sebabnya orang sudah menjadi kebiasaan orang-orang pada waktu itu, saudara. 为这个缘故呢，那个时候的人有一个习惯， Ketika mereka melakukan satu perjalanan yang jauh, mereka harus menginap di malam yang dingin, saudara. 当他们走远路的时候，他们知道自己必须在半路上过夜的时候， Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk tidur itu berdekatan atau bahkan saling berpelukan, 那么 saudara. 他们睡觉的时候就会睡在一起，或者彼此拥抱， Tujuannya hanya satu, saudara. 目的只有一个， Supaya mereka bisa saling menghangatkan di让他们 tengah-tengah malam yang dingin itu. 彼此可以使彼此暖和起来。 So itulah sebabnya di ayat 11 dicatat di situ juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. 那么在11节告诉我们，二人同睡就暖和。 Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? 那么一人独睡怎能暖和呢？ Saudara, bayangkan jika perjalanan itu dilakukan seorang diri. 你们可以想象，如果那个行程他是独自一人行走的话， Tentu malam yang dingin itu menjadi malam panjang yang menyiksa orang tersebut, bukan? 寒冷的夜晚将要会使他非常的痛苦。 Mereka butuh orang lain 他们需要别人 untuk bisa saling menghangatkan, 来可以让彼此暖和起来， supaya mereka bisa bertahan melewati malam yang dingin 让他 itu. 们可以经过寒冷的夜晚。 So yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita pun seringkali bertemu dengan situasi-situasi yang sulit, yang kadang juga menyiksa kehidupan 弟兄 kita. 姐妹们，在我们的人生道路中，我们也时常面对许多的困难，让我们非常的痛苦。 Bahkan tidak jarang ada begitu banyak masalah yang kita hadapi yang bisa saja membuat kita jatuh terperosok, bukan, saudara? 甚至呢，我们面对许多的事情，让我们有可能化跌。 Sebagai anak Tuhan, saudara, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. 那么，作为神的儿女，我们非常的相信上帝，他必定帮助我们。 Dengan demikian kita juga percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudara, 那么，因此我们也非常的相信，在这样子的情况之下， terkadang pertolongan Tuhan itu datang kepada kita melalui sahabat atau teman-teman yang ada di 那么 dekat kita. 上帝对我们的帮助所赐给我们的帮助，很多时候是透过我们周边的朋友们。 Jadi berdua lebih baik daripada 所以 seorang diri. 二人比一人更好。 Karena apa, saudara? 为什么呢？ Karena di dalam kebersamaan, di dalam relasi itu, 因为在这样子的这个关系里面， seringkali ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan sediakan
melalui orang-orang yang ada di dekat 很多 kita. 时候呢，上帝透过我们周边的人提供给我们很多的帮助。 Yang berikutnya yang terakhir, saudara. 那么接下来最后一个， Mengapa berdua itu lebih baik daripada seorang diri? 为什么二人总比一人好呢？ Mengapa lebih baik kita bisa berada dalam satu relasi kebersamaan dengan orang lain daripada 为什么？ kita hidup menyendiri, 我 saudara? 们跟别人建立一个关系，我们活在一个团体里面，比我们自己孤独过生活更好呢？ Karena di dalam kebersamaan itu, saudara, tersedia perlindungan yang teguh bagi setiap 因为我 kita. 们在一起的时候，必有坚固的保障。 So, yang terkasih, kembali ke perikop tadi, saudara. 那么，在我们回到刚才的这一段经 Selain 文， lubang atau hawa dingin yang seringkali menghadang di dalam sebuah perjalanan, 那么除了寒冷的气候之外， seringkali serangan dari para penyamun atau perampok juga menjadi sesuatu menakutkan ketika seseorang itu melakukan sebuah perjalanan jauh. 很多时候在行程当中，他们所怕的一件事情，也是这个敌人的攻击。 Di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37, saudara, ketika Tuhan Yesus mengisahkan tentang orang Samaria yang murah hati, 在路加福音第10章30到37节那边，主耶稣讲到好撒玛利亚人的比喻的时候， Tuhan Yesus menggunakan latar belakang atau setting bahaya ini yang bisa dialami oleh orang ketika dia melakukan sebuah perjalanan. 主耶稣他也形容同样的事情，同样的背景。 Bagaimana Yesus mengisahkan bahwa ada seorang yang melakukan sebuah perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan itu dia dipukul, dirampok habis-habisan. 在那边告诉我们，有一个人从耶路撒冷到耶利哥城的这个行程当中，在中间他被打得半死。 Saudara, pada waktu itu, 那个时候， seseorang yang bepergian seorang diri, saudara, 当一个人独自行走的时候， maka itu berarti dia menjadi mangsa atau sasaran empuk dari para penyamun, para perampok. 那么他就是敌人的这个所要伤害的人。 Namun ketika dia pergi bersama di dalam sebuah kelompok, 但是当他和他的团队一起行走的时候， paling tidak mereka akan lebih sulit dikalahkan oleh para penyamun itu. 那么他们打赢的可能性就更大了。 Bukan berarti mereka tidak akan dikalahkan, tetapi dibanding satu orang, pergi bersama-sama itu jauh lebih sulit untuk 这 dikalahkan. 不表示说他们绝对会打赢，可是呢，他们打赢的可能性就更大。 Karena ketika mereka pergi di dalam sebuah rombongan atau kelompok, maka mereka akan saling melindungi satu dengan 因为 yang 当他 lain. 们一起跟他们团队行走的时候，他们就可以彼此保护。 Setelah itulah sebabnya di ayat 12 dikatakan oleh pengkhotbah, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 那么12节告诉我们，有人共生孤身一人，若有人2人，便能抵挡他3股合成的绳子，不容易折断。 Dan kata lain pengkhotbah mengatakan bahwa 2 orang lebih baik dari 1 orang, 2 saja lebih baik, apalagi bertiga atau seterusnya. 那么 Saudara. 换句话说呢，2个人比1个人好，更何况3个人、4个人一定是比1个人好。 Saudara, dari kenyataan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita melihat satu kebenaran 那么从这段经文里面，我们看到一个真理， bahwa penting sekali bagi setiap kita, saudara, untuk merajut kebersamaan, merajut persahabatan, pertemanan dengan orang lain. 那么我们需要跟别人建立一个关系，建立一个友谊的关系。 Saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa atau tidak mengajarkan bahwa kalau kita butuh bantuan saja, maka kita boleh mencari pertolongan kepada 那 orang 么这一 lain. 节经文不是告诉我们说，在我们有需要的情况之下，我们才去找别人，不是这样的。 Saudara, itu bukan sebuah persahabatan, 那个不是一个友情， tapi itu memanfaatkan orang 那 lain. 个是利用别人。 Kalau lagi happy, lagi senang, kita nggak mau bersama dengan orang lain. Tapi begitu kita sulit, baru kita mencari orang lain. 如果我们开心的时候，我们不需要别人；我们难过的时候，我们有问题的时候，才去找别人。 So kita perlu hidup membangun persahabatan, kebersamaan dengan 弟 orang 兄姐 lain. 妹们，我们活在这个世界上，需要与别人建立友谊、友情。 Dan persahabatan itu tidak datang di dalam waktu yang singkat, saudara. 那么友谊不是在短时间能建立起来的。 Persahabatan dan kebersamaan itu perlu terus dirawat, saudara. 那么我们需要很长的时间来栽培友情。 Dan persahabatan, pertemanan yang terus dirawat inilah, saudara, 那么当我们不断的在栽培这样子的一个友情 yang pada 的 akhirnya 时候， akan menyediakan sebuah perlindungan kepada setiap kita ketika kita berada di dalam sebuah bahaya. 到最后呢，当我们面对危险，这样子的一个友谊或者友情会保护我们。 So ketika kita berada dalam pergumulan yang sulit, 弟兄姐妹们，当我们处在一个艰难的情况之 bukan 下， orang-orang yang berada nun jauh di sana yang akan datang menolong kita. 不是那些在远方的人，他们将要来救我们，不是的。
tapi orang-orang yang selama ini berada dekat dengan kita. 而是在我们身边的那一些人， Orang-orang yang selama ini berada bersama-sama dengan kita. 他们在与我们在一起的一些人， Yang mengenal kita dengan baik. 他们很好的认识我们， Mereka lah yang akan bangkit membela dan melindungi kita. 那么是这些人将要起来帮助我们。 Saudara, itulah arti persahabatan sesungguhnya, 这 bukan? 个就是真正的友情的意思。 Dan inilah yang dicontohkan juga oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. 这个就是主耶稣所给我们的榜样。 Yesus mengatakan, aku adalah sahabat-sahabatmu. 主耶稣说：“我就是你的朋友。” Dan ketika Yesus berkata dia adalah sahabat kita, 当主耶稣说他是我们的朋友的时候， dia bahkan rela memberi nyawanya bagi setiap kita. 他甚至愿意牺牲自己给我们，为我们牺牲自己。 Saudara, di dalam sebuah persahabatan, di dalam sebuah kebersamaan, 弟兄姐妹们，在一个友情当中，当我们与别人在一起的时候， ada sebuah perlindungan yang teguh yang bisa kita dapatin. 有坚固的保障，有坚固的保护。 Kristus memberikan nyawanya 主耶稣基督他为我们舍命， supaya kita terhindar dari hukuman Allah. 让我们可以脱离上帝的刑罚。 Dia menyerahkan dirinya bagi setiap kita. 他为我们牺牲自己， Dia melindungi setiap kita 他保护我们， dengan cara menyerahkan nyawanya. 透过赐下他的生命。 Itu yang dilakukan Kristus ketika Kristus berkata dia bersama-sama dengan kita. 这个就是主耶稣为我们所做的。当他说他与我们在一起，永远与我们同在的时候， Lalu bagaimana dengan kita? 那么我们如何呢？ Saudara yang terkasih, sejak awal Allah mendesain setiap kita sebagai makhluk sosial. 弟兄姐妹们，从一开始，上帝他就已经设定我们为有一个社交功能的人。 Sejak semula, saudara, ide kesendirian itu bukanlah sebuah ide yang baik dari pandangan 那 Allah. 么从一开始，从神的眼光，我们知道独自一人并不是一个好事。 Manusia diciptakan untuk bisa berelasi dengan manusia yang lainnya. 那么人被造在这个世界上，让他能够跟别人建立关系。 Dan dalam relasi kebersamaan itu kita bisa saling mengasihi dan saling menjaga. 那么在这样子的关系里面，我们可以彼此相爱，彼此保护。 Sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita lebih lagi punya relasi yang kuat dengan 那么作 orang-orang 为一个 Kristen 基督 lain. 徒，我们应该与彼此之间建立一个更好的一个关系。 Karena apa, saudara? 为什么呢？ Karena kita punya teladan, yaitu Kristus sendiri. 因为我们有我们的榜样，就是主耶稣基督。 Saudara, jika kebersamaan umum saja sudah begitu indah, saudara, 那么如果我们看到在世界上的这个团体就已经这么美好了， apalagi kebersamaan yang terjadi di antara orang-orang Kristen, orang-orang yang pengikut Tuhan. 更何况在主基督里面的这个团体，岂不是更好吗？ Tapi ada ganjalan terbesar, saudara. 可是呢，有一个最大的问题， Semua itu tergantung seberapa jauh kita mau belajar membuang individualisme kita, saudara. 我们愿不愿意放下我们的这个自我的感觉？ Seberapa jauh kita mulai memikirkan kepentingan orang lain juga. 我们有多少次想到别人的需要？ Saudara, mari kita belajar meninggalkan individualisme kita. 我们要一起来学习放下我们的自我。 Itu bukan cara-cara hidup anak Tuhan yang Tuhan mau. 这个并不是上帝所喜悦的生活方式。 Dan sebagaimana Kristus yang berbagi hidup dengan kita, 那么就如主耶稣基督，他与我们分享他的生命。 marilah kita juga berbagi hidup di dalam sebuah relasi kebersamaan dengan 我 orang-orang 们在 yang dikasihi juga oleh 我们 Kristus. 在这个基督所爱的团体里面，也要学习分享自己的生命。 Kiranya Roh Kudus memampukan kita. 但愿圣灵他赐给我们力量，帮助我们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。天父上帝，我们谢谢你，今天你用你的话来勉励我们，我们为你所差派的仆人而献上感谢。他用你的话这样子清楚的勉励我们，教导我们，让我们可以珍惜我们在你里面，在这个教会所有的团体。主帮助我们，真的可以成为一个彼此相爱的团体，帮助我们在这个团体里面的每一个人，可以从这个教会、从这个团体得到帮助，得到鼓励，可以在你的爱中，我们一起成长。主祝福我们这个教会，祝福我们这样子一个属灵的团体，让我们不单在里面能够得到祝福，让我们也可以成为众人的祝福，让别人看到我们可以因此来荣耀你的名。感谢主，求你的圣灵把你的话
放在我们心里面，给我们力量，把你的话遵行在我们的日常生活当中。感谢耶稣听我们的祷告，奉耶稣的名祈求，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. 上帝祝福我们每一个人。